Salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan sistem ejaan bahasa Melayu dan kegramatisan tata bahasa. Saya ialah Olvijen Wilfred dan saya merupakan pelajar ambilan Jun 2022 PPI SMP, option Bahasa Melayu kelas BM SK1. Kandungan dalam pembentangan kami hari ini akan terdapatnya sistem ejaan bahasa Melayu dan juga kegramatisan tata bahasa. Sistem Ejaan Rumi 1972. Pengenalan. Penggunaan sistem ejaan bahasa Melayu diisytiharkan secara rasminya pada 16 Ogos pada tahun 1972. Penggunaan sistem ejaan ini merupakan hasil daripada kesepakatan pertubuhan Majlis Bahasa Indonesia Malaysia, yaitu MABIM, dan tulisan Rumi mulai berada di alam Melayu setelah kedatangan Barat. Orang pertama yang menggunakan tulisan ini ialah David Barbosa pada tahun 1516 di Melaka setelah Melaka ditawan oleh Portugis pada tahun 1511. Abjad Rumi mengandungi 26 huruf, yaitu bermula daripada huruf E sehinggalah huruf Z. Ciri-ciri sistem ejaan Rumi. Ciri yang pertama ialah huruf vokal, yaitu terdiri daripada 6 fonem, yaitu E, Italing, I pepet, I, O, dan juga U. Seterusnya ialah huruf konsonan. Huruf konsonan merupakan semua huruf yang terdapat dalam abjad, yaitu kecuali huruf vokal, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Ciri yang ketiga ialah huruf konsonan gabungan ataupun dikenali sebagai digraf. Terdapat 5 huruf yaitu NY, SY, GH, KH, dan NG. Contoh bagi NY ialah nyanyi, SY syarat, GH gaib, KH kabar, NG ngilu. Seterusnya ialah huruf diftong. Huruf diftong terdiri daripada 3 huruf yaitu I, OI, dan AU. Bagi I ialah pandai, OI ialah boykot, dan juga AU ialah auditorium. Selamat sejahtera, nama saya Stella Maulidin. Seterusnya saya akan menerangkan tentang sistem keselarasan huruf vokal. Yang pertama yaitu pola keselarasan huruf vokal. Apa yang dimaksudkan dengan pola keselarasan huruf vokal? Keselarasan vokal bermaksud kesesuaian dua huruf yang membentuk dua suku kata pada kata dasar, yaitu pasangan antara huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Prinsip keselarasan vokal ini berlaku dengan syarat-syarat seperti berikut, yaitu yang pertama, keselarasan adalah antara dua huruf vokal pada kata dasar. Yang kedua pula adalah kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup. Yang ketiga yaitu yang terakhir, bagi kata yang mengandungi lebih daripada dua suku kata, yang terlibat dengan sistem keselarasan vokal hanyalah dua suku kata yang terakhir sahaja. Terdapat 18 pola keselarasan vokal mengikut sistem ejaan baru bahasa Melayu. Ini adalah antara contoh-contoh pola keselarasan vokal mengikut sistem ejaan baru bahasa Melayu. Saya akan beri satu contoh, seperti suku kata pra-akhir menggunakan huruf E dan suku kata akhir tertutup menggunakan huruf I. Contoh penggunaan adalah seperti perkataan Ali, Tarik, Farid. Ini adalah contoh yang seterusnya yang menggunakan huruf I sebagai suku kata pra-akhir. Terdapat dua kategori I, yaitu I pepet dan I taling. Saya akan beri satu contoh, yaitu seperti suku kata pra-akhir I pepet, manakala suku kata tertutup adalah huruf U, seperti perkataan belut, telur, dan perut.
Ini pula adalah huruf I sebagai suku kata perakhir. Contohnya adalah seperti yang menggunakan suku kata perakhir I dan suku kata akhir tertutup adalah E. Contoh penggunaan adalah bila, kilang, selinang. Ini pula adalah contoh pola keselarasan huruf vokal bagi huruf O. Dan seterusnya adalah huruf U sebagai suku kata perakhir. Seterusnya pula saya akan menerangkan dan berkongsi tentang pengecualian sistem keselarasan huruf vokal. Kekecualian keselarasan vokal berlaku pada kata-kata asing, khususnya bahasa-bahasa di Nusantara dan bahasa Inggris. Prinsip kekecualian vokal sama dengan prinsip keselarasan huruf vokal yang telah saya terangkan sebentar tadi. Terdapat 18 contoh pola-pola kekecualian. Saya akan beri contoh seperti pola vokal E dan I taling. Bagi contoh bahasa Nusantara untuk pola vokal ini adalah seperti perkataan aneh, kaget, dan pamer. Manakala contoh bahasa Inggris bagi pola vokal ini adalah kabaret dan panel. Ini juga merupakan contoh-contoh pola-pola kekecualian seperti pola vokal U dan I taling. Contoh bahasa Nusantaranya adalah tulen dan ulet, manakala contoh bahasa Inggris adalah subject dan document. Ini adalah beberapa contoh pola-pola kekecualian. Seterusnya, saya akan beralih kepada penggunaan tanda baca. Tanda baca merupakan simbol yang tidak berhubungan dengan fonem, yakni suara, atau kata dan frasa pada suatu bahasa. Selain itu, penggunaan tanda baca yang betul bukan sekadar menjadi gaya penulisan seseorang, tetapi juga berfungsi memperkukuhkan jalinan wacana dalam tulisan. Selain itu, tanda baca juga berperanan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Terdapat 15 tanda baca yang telah saya berikan penerangan pada pembentangan ini serta contoh penggunaannya juga. Tanda baca yang pertama adalah tanda nokta yang digunakan pada akhir ayat penyata. Yang kedua, tanda koma digunakan selepas kata seru sebelum tanda pembuka kata atau penutup kata. Yang seterusnya, tanda tanya digunakan pada akhir kata tanya dan digunakan semasa kita bertanya kepada seseorang. Yang keempat, tanda seru. Tanda seru digunakan pada akhir ayat seruan untuk menunjukkan perasaan marah, suka, sedih, dan sebagainya. Seterusnya, yang kelima, tanda sempang. Tanda sempang memisahkan kata-kata dalam kata ganda, juga merungkaikan imbuhan ke dengan angka. Yang keenam adalah tanda pengikat kata. Tanda pengikat kata sering digunakan pada awal dan akhir ayat cakap aju. Yang ketujuh, yaitu tanda titik bertindih. Tanda ini digunakan sebagai penerangan lanjut tentang sesuatu, juga boleh digunakan semasa menulis masa dan sering digunakan dalam dialog juga. Yang ke-8 ialah tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata atau, dan tanda ini sering kita jumpa dalam penulisan surat, khususnya surat rasmi. Yang ke-9 pula adalah tanda kurung. Tanda kurung ini digunakan sebagai penjelasan tambahan. Seterusnya, yang ke-10, tanda koma bertitik.
Tanda ini digunakan bagi memisahkan ayat sejenis dan setara, serta menggantikan kata hubung atau menandakan tempat berhenti yang lebih tegas. Yang ke-11 adalah tanda elipsis. Tanda elipsis menandakan ketiadaan perkataan, ayat, atau bahagian teks yang disengajakan tanpa mengolah maksud petikan yang diambil daripada teks tersebut. Yang ke-12, tanda penyingkat. Tanda penyingkat atau lebih dikenali sebagai tanda apostrof digunakan bagi menunjukkan penghilangan bahagian kata. Yang ke-13 adalah tanda kurung siku. Tanda ini adalah pengapit keterangan pada bahagian yang sudah berada dalam tanda kurung. Yang ke-14 pula adalah tanda pemisah. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan yang bermaksud sehingga. Yang terakhir adalah tanda ulang yang ke-15. Tanda ulang ditulis dengan menambahkan angka 2 di akhir kata yang seharusnya diulang dan menandakan kata tersebut diulang sebanyak 2 kali. Tanda pengikat ini tidak rasmi, kata harus ditulis penuh, seperti buku-buku. Huruf besar biasanya ditulis pada kata nama khas, yaitu permulaan huruf bagi semua kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Sebagai contoh bagi nama pertubuhan, nama tempat, dan sebagainya. Contohnya seperti Institut Pendidikan Guru, Syarikat Adam, dan juga Luburaya Kota Kinabalu. Manakala bagi huruf kecil pula biasanya digunakan pada kata sendi nama, yaitu permulaan huruf bagi semua perkataan kata sendi nama ditulis dengan huruf kecil seperti perkataan yang, di, ke, dan. Sebagai contoh, pada kata nama Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan dan ataupun kata sendi nama dan ditulis dengan huruf kecil pada permulaan huruf perkataan tersebut. Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada Tuan Pensyarah Tuan Uthman sebagai selaku pensyarah asas tata bahasa Bahasa Melayu. Dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan saya. Hari ini saya, Ikramah bin Abdul Rashid, yang merupakan pelajar PPPI-SMP BMSK 1 ambilan Jun 2022, ingin berkongsi tentang kegramatisan tata bahasa. Apa itu kegramatisan tata bahasa? Bergantung kepada sesuatu penulisan yang mudah dipahami. Kedua, menerangkan sesuatu menggunakan ayat atau kosakata yang mudah, menggunakan teknik, penanda wacana, serta istilah dengan betul. Dalam kegramatisan tata bahasa, kita terdapat 4 topik, yaitu kesalahan ejaan, kesalahan kata, kesalahan ayat, dan paling terakhir, penerapan elemen pemulihan. Untuk indikator bagi perkongsian ini, tulisan merah menunjukkan kesalahan, tulisan hijau menunjukkan pembetulan. Yang pertama iaitu kesalahan huruf. 1.1 kesalahan huruf. Yang biasanya kesalahan huruf vokal iaitu A, E, I, O, U. Contoh kesalahan yang sering dilakukan ialah kampung, di mana ejaan yang sebetulnya kampung. Yang kedua, resepi, di mana ejaan yang betul ialah resipi. Yang ketiga, mi, ejaannya adalah MEE. Sebaliknya, ejaan yang betul ialah MI, iaitu mi juga. Dan contoh yang terakhir ialah akademik, yang di mana ejaannya dieja sebagai AKE, yang merupakan ejaan yang salah, kerana ejaan yang betul ialah AKA. Dan topik kedua ialah kita ada kesalahan huruf konsonan, iaitu huruf selain huruf vokal. Seperti yang kita dapat lihat, kesalahan yang dilakukan untuk mengeja naskah, di mana kekurangan huruf H, di mana ejaan naskah dieja NASKAH. Ejaan tersebut salah, manakala pembetulannya ialah NASKHAH, naskah. Yang kedua, kita ada analisa. Ejaan bagi analisa tidak seperti yang sebegini, kerana ejaan pembetulannya ialah ANALISIS, analisis, bukan analisa. Yang ketiga, kabar, KABAR, di mana pembetulannya yang sebetulnya ialah KHABAR. Dan contoh yang terakhir ialah Lawson, di mana ejaan yang sebetulnya ialah LOSYEN. Kita boleh lihat huruf konsonan itu Y yang ketinggalan atau tiada dalam ejaan yang sebenar. Kita bergerak kepada yang ke-1.2 iaitu kesalahan tanda baca ataupun tanda sempang.
Tanda sempang. Setiap kata ganda perlu mempunyai tanda sempang. Contoh sama-sama. Kedua, kata nama khas yang diikuti perkataan se harus menggunakan tanda sempang. Contoh, se-Malaysia. Ketiga, kata bilangan jenis angka harus disertai dengan tanda sempang. Contoh, ke-57, bukan 57. Selepas itu, kata nama khas yang diikuti umbuhan pinjaman seperti pro atau anti harus disertai dengan tanda sempang, itu contoh pro Rusia. Dan terakhir, kata nama am yang disertai se hendaklah dirapatkan ejaannya. Contoh, secantik. Ringkasnya, kata ganda, maafkan saya, tanda sempang mempunyai banyak fungsi dan harus digunakan sebetulnya mengikut tata bahasa Melayu. 1.3, kita ada kesalahan kata majmuk. Yang pertama, kita ada kata majmuk berganda, di mana perkataan yang boleh berdiri sendiri dan mempunyai makna perlu dijarakkan. Contoh, lipat, seperti lipat kain. Ganda yang bermaksud terdapat dua. Namun jika digabungkan menjadi lipat ganda, namun tidak dirapatkan. Sebaliknya dijarakkan. Yang kedua, kita ada kata majmuk bercantum, di mana terdapat senar kata majmuk, di mana ejaannya harus dirapatkan, iaitu kata majmuk yang mantap. Sebagai contoh, Pesuruhjaya. Kita boleh lihat pesuruh mempunyai bawa maksud yang lain, jaya membawa maksud yang lain, namun dirapatkan. Setelah itu kita ke topik selanjutnya, yaitu kita ada perkataan yang mengikuti imbuhan pinjaman harus diajar rapat. Contoh imbuhan pinjaman ialah juru, maha, dan tata. Contoh ayat bagi yang menggunakan imbuhan pinjaman termasuklah tata bahasa, jurutera, mahasiswa. Seterusnya, kita ada kata nama am yang mengikuti imbuhan pinjaman. Kata nama am yang diikuti imbuhan pinjaman seperti anti, pro, pra, pasca, dwi, dan swa harus diajar berdekatan. Sebagai contoh, pramerdeka, anti dada, dan prabayar. Seterusnya, kita gerak ke 2.0, yaitu kesalahan kata. Mengapa kesalahan kata berlaku? Kerana bahasa Melayu mempunyai banyak perkataan atau istilah yang hampir-hampir maksudnya. Bermaksud, terdapat banyak perkataan yang kita tahu, yang kita sering dengar, namun maksudnya hampir-hampir, tapi tidak digunakan dalam semua situasi. Apabila sesuatu perkataan atau istilah digunakan dengan cara yang salah, maka pembaca akan menghadapi kesukaran, malah berkemungkinan untuk salah tafsir ayat tersebut. Apabila kita menggunakan sesuatu istilah dengan salah, kita mungkin memberikan salah faham kepada orang lain. Kesalahan umum dari segi, kita ada 5 kesalahan umum dari segi penggunaan, yaitu kata ganti diri, kata hubung, kata sendi nama, kata bilangan, dan terakhir sekali, kata ganda. Kata ganti diri. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk memanggil atau menggelar seseorang. Dan kita ada 3 kata ganti diri. Yang pertama, kata diri yang pertama iaitu terdiri daripada contohnya saya, aku, beta, pati. Dan kata ganti diri yang kedua iaitu contoh Anda, engkau, tuanku, kamu. Dan yang ketiga, kita ada mereka, dia, baginda, beliau. Ringkasnya, kata diri yang pertama ialah merujuk kepada kita sendiri. Kata diri yang kedua merujuk kepada orang lain. Kata diri yang ketiga menunjukkan orang lain tapi dalam kelompok yang lebih besar ataupun orang lain yang lebih jauh. Setelah kita lihat kepada contoh kesalahan ganti nama diri yang pertama, iaitu saya bekerja sebagai nelayan, tuanku. Tuanku menunjukkan seseorang itu bercakap kepada seorang yang mempunyai darjat dalam istana, misalnya pemerintah. Jadi pembetulan yang seharusnya ialah menggunakan istilah pati. Pati bekerja sebagai nelayan, tuanku. Bermaksud pati merujuk kepada diri kita yang merupakan bahasa istana, kerana tuanku merupakan bahasa istana. Contoh kesalahan diri yang kedua ialah pati menjunjung segala titah Anda. Seperti yang kita tahu, ayat yang digunakan ialah pati yang menunjukkan ini merupakan bahasa istana. Seharusnya titah juga merupakan perintah ataupun perintah pemerintah ataupun raja. Sebetulnya ayat yang sepatutnya diteruskan ialah pati menjunjung segala titah tuanku. Contoh kesalahan kata ganti nama yang ketiga. Dia merupakan seorang guru di SK Gaya. Ayat itu kurang tepat kerana seorang guru merupakan satu tokoh ataupun seseorang yang memberi sumbangan kepada negara. Seeloknya kita menggunakan gelaran beliau. Beliau merupakan seorang guru di SK Gaya.
bergerak ke seterusnya, kita ada 2.2 kata hubung. Kata hubung merupakan kata yang menyambungkan dua atau lebih ayat tunggal menjadi satu ayat. Sebagai contoh, saya ada dua contoh, yaitu gunakan. Satu, kita harus gunakan atau untuk memberi pilihan. Sebagai contoh, dalam ayat ini, kita boleh lihat ayat tersebut, pelajar-pelajar boleh makan dan minum di dalam kelas pada hari esok. Kita boleh lihat makan dan minum merupakan aspek yang berbeza. Itu merupakan pilihan. Jadi ayat yang sebetulnya seharusnya pelajar-pelajar boleh makan atau minum di dalam kelas pada hari esok. Yang kedua, kita harus gunakan serta atau lalu jika terdapat lebih dua predikat yang ingin dihubungkan atau disambungkan. Sebagai contoh, kita boleh lihat ayat ini, Amin pergi sekolah dan tidur pada waktu petang dan bangun pada waktu malam. Kita boleh lihat ada satu subjek dan tiga predikat yang boleh disambungkan. Dan kita tidak seharusnya mengulang perkataan dan. Sebaliknya kita boleh menggunakan alternatif lain seperti serta. Dan ayat yang sebetulnya ialah Amin pergi sekolah dan tidur pada waktu petang serta bangun pada waktu malam. 2.3 kita ada kata sendi nama. Kata sendi nama merupakan kata yang terletak di hadapan frasa nama. Penggunaannya bertujuan menghubungkan antara frasa dengan kata atau frasa lain. Contoh kata sendi nama terdiri daripada dari, daripada, di, pada, kepada, dan ke. Contoh ayat, rombongan itu datang daripada kota Kinabalu. Kita boleh lihat dari kotak yang berwarna ungu, daripada untuk menggunakan konteks pada orang, dari untuk konteks kepada tempat. Dan kita boleh lihat daripada ayat pertama, kota Kinabalu merupakan tempat. Jadi ayat yang sebetulnya ialah rombongan itu datang dari kota Kinabalu. Kedua, kita ada roti gardenia itu dibeli untuk dihantar kepada Sabah. Kita lihat lagi kepada kotak yang warna ungu, kepada digunakan untuk konteks orang, ke untuk konteks tempat. Jadi kita lihat kepada ayat tersebut, roti kita boleh lihat kepada Sabah. Sabah merupakan tempat. Jadi ayat yang sebetulnya ialah roti gardenia itu dibeli untuk dihantar ke Sabah. Ayat yang terakhir, contoh yang terakhir ialah saya pulang kedai terlebih dahulu. Nampak seperti betul tapi kurang tepat. Ayat yang sebetulnya ialah saya pulang ke kedai terlebih dahulu kerana kedai merupakan satu tempat. Seterusnya kita ada 2.4 iaitu kata bilangan. Kata bilangan boleh ditafsirkan sebagai kata yang menyatakan nilai sesuatu benda. Antara kata bilangan termasuklah kata bilangan tingkat dan kata bilangan tak tentu. Kata bilangan tak tentu seperti para dan segala tidak boleh diulang. Sebagai contoh, kita boleh lihat daripada kotak berwarna merah jambu itu, para murid diminta fokus kepada video tersebut. Terlihat seperti betul, namun kurang tepat kerana para tidak boleh diulang. Para tidak boleh diulang. Jadi maka ayat yang sebetulnya ialah para murid diminta fokus kepada video tersebut. Seterusnya kita ada kata bilangan tentu. Kata bilangan seperti 1, 2, dan 3 tidak boleh ditulis bersebelahan dengan kata bilangan pecahan. Sebagai contoh, kita lihat situ keropok itu berharga RM5,5. Kita boleh lihat 5 dan setengah merupakan nilai, pecahan setengah merupakan pecahan dan tidak boleh digabung. Oleh itu ayat yang sebetulnya ialah keropok itu berharga RM5,5. Seterusnya kita ada 2.5 itu kata ganda. Kata ganda ialah kata yang menggandakan separuh atau keseluruhan kata tersebut. Kata ganda juga tidak boleh letak bersebelahan dengan kata bilangan. Contoh, sama-sama dan murid-murid. Contoh ayat, semua pelajar-pelajar dikehendaki turun ke dewan. Kita boleh lihat yang berwarna biru, semua merupakan kata bilangan. Pelajar-pelajar merupakan kata ganda. Untuk penjelasan ayat di sini, kenapa ayat tersebut salah? Kerana kata bilangan tidak perlu digandakan. Seharusnya pembetulan yang seharusnya dilakukan ialah semua pelajar sahaja dikehendaki turun ke dewan. Tidak perlu pelajar-pelajar. Kerana semua merupakan kata bilangan ataupun kata majmuk. Kita bergerak kepada seterusnya iaitu kesalahan ayat. Contoh kesalahan ayat yang pertama ialah pen tersebut terletak antara kotak dan botol tersebut. Sebetulnya, ayat yang sebetulnya ialah pen tersebut terletak di antara kotak dan botol tersebut. Kerana di merujuk kepada tempat. Kedua, kita ada contoh yang kedua ialah berbagai jenis bunga dijual di kedai tersebut. Seperti yang kita tahu, dalam kedai bunga, kita mempunyai banyak jenis bunga. Jadi,
Kata ganda perlu digunakan untuk berbagai-bagai, untuk menunjukkan bahawa terdapat banyak jenis bunga dalam kedai tersebut. Contoh yang ketiga, Kimi telah membeli 3,5 kilo gula. Seperti yang kita katakan tadi, nilai dan pecahan tidak boleh dirapatkan. Sebaliknya, ayat yang sebetulnya ialah Kimi telah membeli 3,5 kilo gula. Bergerak kepada contoh yang seterusnya, ya kita ada 4. Kedua anak yatim merupakan pelajar IPG Kampus Gaya. Seharusnya ayat yang seterusnya ialah kedua-dua anak yatim merupakan pelajar IPG Kampus Gaya. Contoh yang kelima, tidak saya yang mengambil botol air tadi. Ayat ini kurang tepat kerana cara menafikannya kurang tepat dalam konteks sini. Jadi ayat yang sebetulnya adalah bukan saya yang mengambil botol air tadi. Contoh ke-6, ibu menghadiahkan patung kepada Siti. Ayat yang seharusnya ialah ibu menghadiahi patung kepada Siti. 4.0 kita ada penerapan elemen pemulihan. Takrif dan konsepnya ialah penerapan elemen pemulihan merupakan inisiatif guru untuk membantu murid yang mempunyai masalah dalam sesuatu mata pelajaran. Program ini bersasarkan kepada murid yang kenal pasti dalam kelas. Program ini juga dapat memberi guru menggunakan teknik yang lain untuk menyampaikan pengajaran dengan cara yang lebih mudah difahami. Dengan itu, perbezaan mereka dengan murid biasa dapat dirapatkan atau dihapuskan sepenuhnya. Objektif penerapan ilmu pemulihan juga termasuklah membantu murid meningkatkan ilmu pengetahuan mereka, mengajar murid menggunakan pendekatan yang mudah dipahami, mendapat peluang yang sama dalam seperti aktiviti sosial dalam maupun luar kelas. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.